أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha mengurusi majlis yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswar bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Hajah IR Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, sahabat saya Fadil Saiman bin Ahmad, dan kepada semua para hadirin, staf-staf di Majlis Bandaraya Johor Bahru, semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dengan nikmat dan keafiatan pada pagi ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, topik perbicaraan kita pada pagi ini setelah kita membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim adalah berkaitan dengan peristiwa dan kisah yang tidak pernah berlaku kepada mana-mana manusia sebelum daripada Nabi SAW, dan tidak pernah berulang untuk kali yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Ianya merupakan peristiwa yang Allah Ta'ala tetapkan dan jadikan kepada Nabi, dan ia merupakan surprise buat Nabi SAW, kerana Nabi tak tahu malam itu Nabi akan diperjalankan. Sebelum perbicaraan tentang perjalanan Nabi yang dinamakan Isra' dan naiknya Nabi ke langit yang dinamakan Mi'raj, saya harap kita semua maklum bahawa sebelum perjalanan ini dimulakan, sekurang-kurangnya berlaku kepada Nabi 3 peristiwa besar yang menjadikan Nabi sedih di dalam hidupnya, iaitu pada usia Nabi sekitar 51 ke 52 tahun berlaku peristiwa yang menyedihkan hati Nabi SAW. Yang pertama adalah kematian pakciknya Abu Talib, seorang insan yang telah menjaga Nabi sejak Nabi berusia 8 tahun sampai Nabi berusia 51 ke 52 tahun. Seorang lelaki, seorang pemimpin Quraisy menjaga Masjidil Haram, akan backup dan jaga Nabi daripada sebarang bentuk ancaman orang musyrikin Mekah saat Nabi membawa agama Islam di bumi Mekah. Apa sahaja orang nak menekan Nabi, Abu Talib akan tampil mempertahankan Nabi. Orang yang menyokong dan mendukung Nabi SAW dalam dakwah yang Nabi jalankan. Kematian Abu Talib memberikan kesan yang besar dalam hidup Nabi SAW. Peristiwa yang kedua yang menjadikan baginda sedih pada tahun yang sama adalah peristiwa kematian isterinya yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Baginda mengahwini Sayyidatuna Khadijah ketika usia baginda 25 tahun. Seorang hartawan, seorang negarawan, seorang yang sangat budiman, itulah Sayyidatuna Khadijah. Baginda selalu menyebut tentang kebaikan Khadijah walaupun setelah Khadijah meninggal dunia. Kata Nabi, Khadijah tidak ada orang yang dapat menggantikan sepertinya. Dia telah beriman kepadaku saat orang lain tidak percaya kepadaku. Dia telah membantuku dengan hartanya saat orang lain tidak membantuku. Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang pertama telah beriman denganku, dan beliaulah yang menyokongku saat orang lain membiarkan aku ketika permulaan dakwah di Mekah. Kematian Khadijah memberikan kesan yang besar dalam hidup Nabi.
Apatah lagi semua anak-anak Nabi yang 6 orang lahir daripada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Meninggal Sayyidatuna Khadijah, Nabi sangat sedih. Tahun yang sama meninggal pakciknya Abu Talib. Setelah kematian dua insan yang banyak memberikan bantuan, sokongan dan dukungan kepada Nabi, pada saat ketika itu hadirin semua, tekanan kepada Nabi semakin kuat. Dulu kalau orang sakiti Nabi, pakciknya backup, Khadijah bantu bagi sokongan. Tetapi ketika dua-dua insan ini telah meninggal dunia, tak ada siapa backup Nabi lagi. Maka orang musyrikin Mekah meningkatkan tekanan kepada Nabi, membawa berita kepada semua orang Mekah supaya jangan dengar apa yang Nabi sampaikan. Sampai Nabi merasakan orang Mekah ni dah tak ada harapan lagi dah nak dengar dakwah Islam. Lalu Nabi mencari tempat baru untuk berdakwah. Baginda pergi ke Taif. Di Taif, baginda mengharapkan orang Mekah tak nak dengar, orang Taif boleh dengar. Tetapi ketika baginda pergi ke Taif, baginda disambut dengan balingan batu, kanak-kanak yang mengeji, mengejek, wanita-wanita yang turut bersama menghalau Nabi daripada bumi Taif, sehingga baginda dibaling dengan batu dan berdarah kaki baginda Nabi SAW. Nabi keluar daripada Taif. Orang Taif yang asal tidak ada yang beriman. Yang beriman seorang hamba je, namanya Adas. Itu pun dekat sempadan Taif. Baginda keluar daripada Taif. Sampai di tengah perjalanan untuk pulang ke Mekah, Nabi solat di tengah perjalanan di satu lembah. Lalu sekumpulan jin mendengar bacaan Nabi SAW di dalam solat, dan jin itu kagum dengan bacaan tadi dan akhirnya masuk Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Ketika diwahyukan kepada Nabi dan Nabi membacakan Al-Quran, sekumpulan jin mendengar bacaan itu dan mereka mengatakan, kita sedang mendengar satu bacaan yang penuh dengan keajaiban, keindahan, keunikan, dan mereka masuk Islam. Manusia tak masuk Islam, jin masuk Islam. Kalau dalam ni tuan-tuan ada yang tak dengar, jin dengar tak apa. Mungkin tidur kan? Hadirin yang dikasihi sekalian, Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berdakwah. Walaupun manusia di bumi tidak menerima, Allah menjadikan jin menerima dakwah Nabi SAW. Baginda masuk ke Mekah. Tuan-tuan, ada 3 peristiwa yang menjadikan Nabi sedih. Pertama, kematian pakcik. Kedua, kematian Sayyidatuna Khadijah. Ketiga, ditolak di Taif. Baginda masuk ke Mekah. Satu malam ketika Nabi sedang nak tidur, riwayat menyebutkan Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Tidur di satu rumah, berada Nabi dalam keadaan jaga dan tidur. Maknanya nak betul-betul baru nak masuk deep sleep, baru nak dalam tidur. Kemudian baginda melihat, riwayat Bukhari menyebutkan bahawa atap rumah Nabi itu buka. Jibril alaihissalam masuk ke dalam rumah dengan izin. Kemudian membangunkan Nabi SAW dan khabarkan kepada baginda, pada malam ini Allah mengatur perjalanan Nabi. Tidak ada bagi seorang Nabi yang datang daripada Allah melainkan dengar dan taat. Nabi bangun. Perjalanan itu bukan perjalanan Nabi, perjalanan Allah jalankan untuk Nabi. Sebab itu bukan asra, Allah jalankan untuk Nabi. Hadirin semua, ketika Nabi bangun dan bangkit, Nabi dibawa pergi dekat dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail kat mana tuan? BBU tak. Hijr Ismail dekat sebelah Kaabah yang melengkung tu. Dekat situ dulu, siapa yang pernah pergi umrah zaman 60-an, 70-an, dekat situ ada Telaga Zamzam. Zaman saya dah tak sempat dah. Mungkin zaman tuan-tuan pernah jumpa. Okey, Telaga Zamzam dekat dengan Hijr Ismail. Di situlah dada Nabi telah dibelah. Jantung Nabi dikeluarkan dan dibersihkan dengan air Zamzam, dimasukkan hikmah ke dalamnya. Menurut Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani al-Husaini dalam kitabnya Anwarul Bahiyah, mengatakan itu kali keempat dada Nabi dibelah. Kali pertama umur Nabi 4 tahun, kemudian 10 tahun, dan satu lagi peristiwa dan ketika Nabi nak Isra dan Mi'raj. Soalannya adalah, kenapa hati Nabi mesti dibersihkan? Bukankah Nabi adalah Nabi yang maksum? Kenapa nak jalan Isra' tu kena bersihkan hati dulu?
Hadirin semua, ringkasnya adalah kerana perjalanan untuk menuju Allah dan menuju kepada hakikat kebenaran dan ketenangan dan kebahagiaan, perjalanan itu adalah perjalanan hati. Semakin bersih satu hati itu, semakin dekatlah hati itu kepada Allah. Semakin bersih hati itu dan semakin dekat kepada Allah, semakin dia mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan, mengambil berat tentang hati jauh lebih besar daripada ambil berat tentang anggota. Anggota pun penting, tetapi hati jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Allah sebut banyak di dalam Al-Quran tentang hati dan menjaga hati. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa yang telah kami siapkan, kami ilhamkan jalan baik dan jalan buruk. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang jaga hati dia dan bersihkan hati dia. Tuan-tuan, jaga hati sangat penting. Dalam banyak-banyak anggota tubuh kita, muka, tangan, kaki, perut, hidung, mulut, pipi dan sebagainya, yang paling penting adalah hati di sisi Allah dan di sisi Islam. Baik yang itu, baik seluruh tubuh manusia. Rosak hati, rosak manusia itu. Nabi sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya hadis 40, pada hadis yang kelima daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi SAW baginda bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Dalam diri manusia itu terdapat segetul daging. Baik daging itu, baik manusia itu. Rosak daging itu, rosak manusia itu. Nak baiki manusia adalah baiki hatinya, bersihkan hatinya. Tapi tuan-tuan, hari ini kita tengok orang ambil berat tentang badan lebih daripada hati. Sanggup pergi gym lama-lama demi untuk sadurkan badannya dan dapatkan six pack. Beli protein setiap bulan, langgan untuk dapatkan badan yang baik. Orang perempuan lagi tak usah cerita. Pencuci muka bukan main banyak jenis untuk dibersihkan. Ada SK2, Maybelline, Mary Jardine, Mary Kay, temulawak dan lain-lain. Tahu tuan-tuan? Ustaz tak tahu, tak ada modal ceramah. Hadirin semua, pencuci muka bukan main banyak kerana penampilan orang akan nampak mukanya cantik. Tuan-tuan, tak salah, dan Islam adalah agama yang menjaga luaran dan fizikal kita. Betul? Nabi kata siapa yang baginya rambut, maka muliakanlah rambutnya. Maknanya sikat baik-baik. Maknanya tak salah. Dan Nabi kata berpenampilanlah di hadapan manusia dengan penampilan yang indah, yang sedap dilihat oleh manusia. Mafhum daripada hadis. Tetapi tuan-tuan, yang jauh lebih penting dalam penampilan itu adalah hati yang sentiasa dilihat oleh Allah. Kita bangun pagi tu, dan muka dulu kita tengok, bersihkan. Dan kita lupa kadang-kadang untuk membersihkan hati dengan mengambil wuduk dan solat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut kepada kita semua, kebahagiaan hakiki bukan letak pada muka atau tangan atau perut atau kaki atau kasut. Kebahagiaan manusia yang hakiki itu berada di dalam hatinya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah sempena dengan Isra Mi'raj, Nabi mulakan perjalanan Isra dengan membersihkan hati. Kita ambil juga falsafah yang sama. Kita mulakan setiap hari kita dengan memastikan hati kita bersih daripada segala penyakit hati. Penyakit hati banyak tuan. Imam Ghazali sebut lebih dari 12 penyakit hati. Hasad, dengki, benci, tamak dan lain-lain dari itu. Pelbagai penyakit hati. Kita bersihkan daripada itu. Dan daripada dosa-dosanya dengan istighfar, selawat, Quran, majlis ilmu, solat berjamaah. Kalau orang itu membiarkan hatinya kotor, dunia, syahwat, syaitan akan menguasai dirinya. Dan kalaulah bukan dengan rahmat Allah, pasti tidak ada yang selamat daripada perkara itu. Hadirin semua, itu satu. Ketika Nabi selesai bersihkan hati, dan bukan ketika Nabi dibelah hati dan dadanya, waktu itu Nabi sedar, bukan pingsan. Tidak diletakkan bius. Nabi nampak jantungnya dibelah, dikeluarkan dan dimasukkan. Kalau 80 tahun yang lalu kita sebut ada orang dibelah dadanya tak mati, orang pelik. Macam mana belah dada tak mati? Tetapi zaman moden telah membuktikan
Manusia yang dioperasi, yang dibelah, buat segeri ke atasnya, tak mati. Menunjukkan itu yang berlaku kepada Nabi saat sains belum mendahulunya. Hadirin yang dikasihi sekalian, baginda setelah dibersihkan hatinya dibawa menaiki satu tunggangan. Tunggangan itu berwarna putih, lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada kuda. Binatang itu merupakan tunggangan khas yang didatangkan daripada syurga dan dinaiki oleh para anbiya sahaja. Nama binatang itu adalah Buraq. Tuan-tuan semua hafal setiap tahun ceramah Isra Mi'raj. Buraq adalah tunggangan berwarna putih dan sangat laju dan sangat cepat. Tetapi ada tali pelana yang menjadi pegangannya, musrajan muljaman, dalam hadis menyebutkan. Ada tali ikatannya. Tuan-tuan, laju tak laju Buraq ni disebutkan kalau dia sekali melompat melangkah nak ke depan tu, hujung kakinya akan jejak tanah pada sejauh mata memandang. Mana jauh memandang, dia jalan terus sampai di situ. Kelajuan Buraq. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke sebelah utara tanah air, tuan-tuan akan jumpa banyak orang buat stesen minyak kecil-kecil. Namanya Buraq Oil. Perasan tak? Buraq Oil. Kenapa dia Buraq Oil, tuan-tuan? Mungkin dengan niat siapa yang isi tu lajunya macam Buraq. Hadirin semua, baginda Nabi menaiki Buraq dan dilakukan perjalanan pertama laju. Perjalanan pertama Nabi sedang berjalan itu, baginda divisualkan dengan pelbagai visual manusia. Ada yang dilihat kepalanya besar dan dipecahkan kepalanya. Nabi tanya Jibril, siapa tu? Itu orang yang meninggalkan solat 5 waktu. Jalan lagi ke depan, melihat orang yang berenang di dalam lautan darah dan nanah. Wanita yang dilihat mencangkupkan tubuhnya, kemudian keluar bau busuk daripadanya, iaitu orang yang berzina. Dan kemudian orang yang ada daging baik dan daging buruk di depan matanya, dia makan daging yang busuk. Inilah orang yang mengumpat. Dan seterusnya dan seterusnya, sampailah Nabi berhenti di satu tempat. Jibril kata kepada Nabi, inzil fasalli, turunlah wahai Muhammad sembahyang. Nabi turun dan Nabi sembahyang. Kemudian Nabi selesai sembahyang, Nabi, ya Jibril, kat mana kita sembahyang ni? Nabi Jibril mengatakan, inilah bumi tempat yang engkau akan dihijrahkan, iaitu Madinah. Nabi di Mekah dah dibawa ke Madinah sebelum hijrah yang rasmi. Perjalanan diteruskan sampai ke satu tempat lagi. Jibril kata kepada Nabi, inzil fasalli, turun dan sembahyanglah. Nabi pun sembahyang. Nabi tanya, wahai Jibril, kat mana pula kita ni? Jibril mengatakan, ini adalah tempat Musa dilantik Allah menjadi Rasul, iaitu di semenanjung Sinai, di bumi Mesir, dekat dengan Bukit Tursina. Allah rakamkan peristiwa ini dalam surah Taha, muka surat yang pertama, ayat yang terakhir daripada surah Taha. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Cabutlah kedua capalmu wahai Muhammad, wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di lembah tua. Lembah tua, ta, waw, ya, tua. Bukan tua, tua. Tempat Nabi Musa mendapat wahyu dan bercakap dengan Allah. Nabi sampai tempat itu dan Nabi solat di situ. Kemudian Nabi teruskan lagi perjalanan. Dalam perjalanan Isra itu, Nabi bau satu wangian yang sangat wangi. Nabi tanya, wahai Jibril, mana datang wangian ini? Dan Jibril menjawab, itulah wangian yang keluar daripada kubur Masyitah dan anak-anaknya. Siapa dia Masyitah? Masyitah adalah pekerja staf Fir'aun. Staf Fir'aun, tuan-tuan. Staf Fir'aun, makan gaji daripada Fir'aun, tetapi tak beriman bahawa Fir'aun adalah Tuhan. Dan dia beriman Allah sebagai Tuhan. Dia sembunyikan iman dia, dia sembunyikan keislaman dia. Sampai satu ketika terkantoi, Fir'aun panggil dia, kamu beriman percaya selain aku ada Tuhan? Dia kata, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Fir'aun kata, tak boleh, kamu kena percaya aku je Tuhan. Dia kata, tidak. Kalau tidak, engkau dan anak-anakmu akan dikenakan hukuman. Hukumannya adalah dijatuhkan ke dalam kawah panas, api yang panas. Masuk tolak je tuan-tuan, terus hancur daging kerana gelegak yang sangat kuat. Seorang demi seorang anak Masyitah dimasukkan, dan dia sabar kerana mempertahankan akidah dan Islam dalam dirinya.
Orang dulu tuan-tuan pertahankan agama dalam diri dia, sanggup menggadai nyawa demi mati sebagai Muslim. Demi mati sebagai Islam tu dia sanggup nyawanya habis, tak apa. Yang penting matinya Islam. Itu nilaian taruhan mereka pada zaman itu. Kita alhamdulillah tuan-tuan hidup dalam negeri Johor yang makmur ni. Kita tidak sampai ditekan dan diberikan taruhan sehingga nyawa digadaikan. Kita ibadah dalam keadaan baik. Boleh baca Quran ni dekat bangunan pencakar langit, sikit lagi dah sampai langit. Di tempat yang tinggi, yang aman, dengan aircon dan baik. Tuan-tuan, syukur pada Allah untuk menjaga Islam kita. Kita tidak perlukan kepada bayaran yang sangat besar itu. Cuma kita kena istiqamah. Ujian kita lain pula. Ujian yang nak merosakkan Islam dalam diri kita daripada keadaan semasa ini begitu banyak. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dan zuriat keturunan kita daripada segala ujian di akhir zaman. Hadirin semua, Nabi SAW Basyitah tadi tuan-tuan, ketika sampai anaknya yang terakhir yang digendong tu, nak masukkan anak dia, waktu tu hatinya mula berubah, bergoyang. Sebab tuan-tuan, bayi tengok bayi nak dicampakkan. Ketika itulah Allah mengilhamkan kepada bayi itu untuk bercakap. Bayi itu bercakap. Dalam sejarah manusia tuan-tuan, berapa orang bayi bercakap masa kecil? Hadiah tak disediakan tuan, MBGB belum sediakan hadiah kuis. Lupa dia cakap Saiman buat buka kuis. Nah. 2. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, setakat yang saya tahu ada 4 bayi yang bercakap masa kecil. Pertama adalah anak Masyitah. Kedua adalah Nabi Isa alaihi salam yang dirakamkan Allah dalam surah Maryam. Yang ketiga adalah bayi dalam kisah Nabi Yusuf, yang dia kata kalau koyaknya belah belakang begini, kalau koyaknya belah depan yang salah yang itu. Dan yang keempat diceritakan dalam hadis, iaitu kisah Juraij. Tuan-tuan boleh google nanti kisah Juraij, yang dia terfitnah akhirnya. Kemudian seorang wanita berzina dapat anak mengandung. Dia kata, anak siapa ni? Dia kata, itu anak Juraij. Juraij orang baik. Tuan-tuan, habis tempat rumah ibadahnya dihancurkan dan akhirnya bayi itu keluar. Bayi itu pun sebut, bapa aku yang itu, bukan yang ini. Tuan-tuan, ini 4 setakat yang saya tahu. Kot-kot akan datang keluar yang kelima daripada Johor Bahru. Itulah yang kelima. Hadirin semua, bayi tadi berkata kepada maknya, Uthbuti wala tatakhasai. Wahai ibu, teguhlah dengan pendirian dan iman itu dan jangan goyang. Kita berada dalam agama yang benar. Mak dia menjadi semakin yakin dan semuanya dimasukkan ke dalam kawah api dan meninggallah mereka. Tulang-tulang mereka diletakkan dalam satu tempat. Disitulah keluar bauan yang harum. Nabi melalui perjalanan itu. Nanti saya sebut tuan-tuan, kenapa Nabi jumpa stesen ni semua. InsyaAllah kalau sempat. Macam tak sempat, tengok masa. Tuan-tuan, perjalanan baginda diteruskan. Nabi masuk ke dalam bumi Syam. Bumi Syam. Syam ni tuan-tuan, zaman kita orang sebut Syam tu Syria. Syam dalam peta zaman dulu adalah merangkumi 4 negara. Syam merangkumi Palestin, Jordan, Lebanon dan juga Syria. Palestin, Lebanon, Jordan, Syria. Hujung Turki, Ghazi Intab, dan juga hujung Iraq. Semua wilayah itu namanya Syam. Namanya Syam. Hari ini orang sebut Syam, Syria je. Tak, Syria itu, Syam itu semua wilayah tadi. Nabi masuk ke bumi Syam. Sampai di bumi Syam, baginda dibawa ke satu tempat. Kata kepada Nabi, Inzil fasali, turun dan sembahyanglah wahai Muhammad. Nabi turun sembahyang, di mana kita ini? Jibril mengatakan, kamu berada di Baitul Lahmin, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Dalam bahasa Inggeris, Bethlehem. Google ada Bethlehem dekat Palestin. Tuan-tuan, perjalanan Nabi diteruskan dan Nabi pun sampai di bumi Baitul Maqdis. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi tambat burak dekat tiang yang pernah ditambat oleh para Nabi. Burak mereka dekat lubang yang sama. Kalau tuan-tuan direzekikan Allah nanti pergi ke Masjid Aqsa, tuan-tuan, lubang tu betul-betul ada dekat bucu dinding. Lubang macam ni, lubang sini, lubang sini. So ni dinding, ni lubang kat sini, lubang kat sini. Dan dikatakan Jibril yang urik begitu, ada katakan begitu. Lalu Nabi pun masukkan tali tadi dan ikat.
Tapi timbullah persoalan tuan-tuan, tapi tak penting pun soalan ni. Kalau Nabi tak ikat, ada orang curi ke bukan? Tak ada tuan-tuan, tak ada siapa nak curi. Tak ada siapa nak curi tuan. Tetapi Nabi mengajarkan kepada umat, inilah yang dinamakan usaha dan tawakal yang benar. Walaupun ikat kecil, manusia dituntut berusaha, tetapi kesan usahanya itu Allah yang menentukan. Hadirin yang dikasihi sekalian, ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, sebelum saya nak masuk tentang kisah dalam Baitul Maqdis ni, nak habiskan cerita Isra ni. Nak habiskan cerita Isra, saya nak bagi sikit info je tuan-tuan tentang Masjidil Aqsa. Saya takut ada ramai yang tak tahu Masjidil Aqsa tu apa, ataupun Masjid Aqsa tu apa hakikatnya, dan kenapa kita bermati-matian berjuang untuk Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua tertua di atas muka bumi yang dibangunkan untuk mengabdikan diri kepada Allah setelah Masjidil Haram. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Abu Zar bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah binaan pertama tempat manusia beribadah kepada Allah? Nabi kata Masjidil Haram. Summa ai, lepas itu apa? Nabi menjawab Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara binaan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nabi kata arba'una sanah, 40 tahun. Maknanya lepas 40 tahun adanya Masjidil Haram, dibinanya Masjidil Aqsa di Filistin. 40 tahun selepas itu, Masjidil Aqsa yang dibina di Palestin adalah binaan kedua tertua dalam mengabdikan diri kepada Allah di atas muka bumi ini sejak bumi diciptakan. Jadi tuan-tuan, dia sangat tua, sangat autentik, sangat penting bagi umat Islam kerana sejarahnya sangat lama. Dua, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum orang Islam sembahyang, dapat perintah sembahyang, sebelum menghadap ke arah Kaabah, umat Islam semuanya sembahyang ke arah Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan, dia penting sebab dia kiblat pertama orang Islam. Bukan kiblat pertama orang Arab, kiblat pertama orang Islam. Bilal bin Rabah bukan Arab pun menghadap ke arah itu. Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi yang bukan Arab pun sembahyang ke arah Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan, Masjid Aqsa ini kiblat pertama umat Islam sebelum Kaabah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga suci bagi umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan yang keempat, Masjidil Aqsa memiliki fadilat sembahyang di dalamnya lebih daripada semua masjid yang ada di dunia. Tuan-tuan sembahyang dekat Masjid Datuk On, lepas tu sembahyang dekat Masjid Sultan Abu Bakar contohnya. Pahalanya sama ke tak sama? Sama. Masjid, tuan-tuan sembahyang dekat Masjid Kristen dengan sembahyang dekat Masjid Besi Putrajaya, sama pahalanya. Tetapi tuan-tuan sembahyang dekat Masjidil Aqsa dan sembahyang dekat masjid taman rumah kita, Masjidil Aqsa mengatasi fadilat sembahyang di situ lebih daripada 250 atau 500 kali ganda beza. Jadi dan fadilat Masjid Aqsa ada kelebihan yang tersendiri. Allah Ta'ala muliakan masjid itu. Kemudian yang kelima ke enam, ingat. Yang kelima, Masjidil Aqsa adalah merupakan masjid yang diperintahkan Nabi untuk kita pergi ziarah. Nabi galakkan kita kalau ada kemampuan pergi Masjidil Aqsa. Masjid lain tak ada tuan-tuan. Tak ada dalam hadis menyebutkan pergilah ziarah Masjid Taman Laguna. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Sebab saya malam ni kat surau Taman Laguna. Hadirin semua, tuan-tuan, tak ada hadis yang menyebutkan masjid lain secara tepat kecuali 3 masjid. Kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian mengikat tunggangan kalian untuk pergi berjalan melainkan 3 tempat. Tuan-tuan ada duit yang akan pencen tak lama lagi, ada kelebihan harta, ada masa, cuti pun masih banyak. Tuan-tuan, ambillah peluang untuk pergi Masjidil Aqsa kerana Nabi galakkan kita pergi. Pergi tuan-tuan, pergi. Dapat lengkapkan sebelum meninggal dunia, lengkapkan 3 masjid suci. Masjidil Haram dah pergi, Masjid Madinah dah pergi, Aqsa tuan-tuan belum pergi. Dan untuk makluman tuan-tuan, walaupun perang telah berlaku ni, sebenarnya ada je jemaah yang keluar masuk Masjidil Aqsa kerana laluannya tak sama.
Masjid Aqsa masuk melalui Jordan, tuan-tuan. Kan sepadan Jordan, kemudian masuk terus ke Jerusalem, kemudian balik semula. Dia tak sampai ke wilayah-wilayah yang Razah dan sebagainya. Tel Aviv pun jauh daripada Jerusalem. Jauh, Tel Aviv ujung sana. Jerusalem ujung sini ke sebelah dengan Jordan. Jadi tuan-tuan tak mengganggu. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, pergilah. Pergilah melengkapkan 3 masjid yang Nabi suruh pergi. Allah menyebut Masjidil Aqsa dalam Quran satu ayat dengan Masjidil Haram. Sebelah-sebelah diletakkan. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Maknanya setiap orang yang hatinya terpaut kepada Masjidil Haram untuk dia pergi buat umrah, ziarah, asal cuti pergi, asal cuti pergi, dia mesti juga memiliki keinginan untuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana dia mentakzimkan Masjidil Haram. Sama Allah letak dalam satu ayat. Jadi tak boleh bezakan antara dua masjid ni, tuan-tuan. Kita mesti kena bersama terhadap Aqsa. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saat kita pergi nanti, insya-Allah sudah merdeka Masjidil Aqsa di bawah kekejaman Yahudi Zionis. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan pergi dalam keadaan merdeka, itu lebih baik. Kerana kita tak perlu bayar pas masuk. Duit itu pergi ke Israel. Okey, duit itu pergi ke Israel. Biar masa dah merdeka nanti, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan ingat. Saya nak sikit je tersebut, sikit lah dengan izin. Walaupun tak masuk cerita tentang Isra Miraj. Tuan-tuan ingat situasi perang di Palestin sudah menjangkau 123 hari. Dan tuan-tuan, zahirnya memedihkan dan menyakitkan. Ya, maksudkan tidak, bilangan kematian syuhada sudah hampir 26,000. Yang luka parah sudah mencecah 57,000. Dalam keadaan hospital tak boleh berikan rawatan. Barang tak cukup, bius tak ada, ubat tak cukup, doktor tak cukup. 57,000 yang cedera parah perlukan rawatan. Masjid utama semua dah hancur. 3 universiti, 3 dah hancur. Rumah-rumah habis. Mereka hidup sebagai orang yang terasing daripada tanah mereka. Walaupun macam itu keadaannya, tuan-tuan, kita kena ingat, mereka sekarang sedang melakar kemenangan. Mujahidin yang sedang berjuang di Palestin berhadapan dengan tentera Yahudi yang dibantu dengan Amerika, Itali dan Perancis sedang mengalami kerugian dan kekalahan ketenteraan yang cukup teruk sejak mereka masuk ke Gaza pada 23 Oktober secara darat. 7 Oktober mula perang, masuk darat 23 Oktober. Sejak 23 Oktober sampai sekarang, mereka mengalami kematian tentera-tentera Yahudi yang sangat ramai dan banyak. Kereta kebal dan jentera berat yang telah dihancurkan begitu banyak. Mereka masuk dengan 3 objektif. Masuk ke darat untuk 3 objektif. Objektif pertama, bebaskan semua tawanan Yahudi yang ditangkap oleh Hamas pada hari pertama, 7 Oktober. Tujuan yang kedua adalah untuk menghancurkan dan menangkap semua kepimpinan Hamas, Yahya Sinwar, Muhammad Dib dan lain-lainnya. Bila tangkap kepala ni, tuan-tuan, maka Hamas akan tak ada di bumi Palestin. Dan yang ketiga, menghalau semua penduduk. Sebab tu buat kebal, dihancurkan yang sini, orang lari ke sana, semua penduduk Gaza dihalau ke sempadan Mesir, Rafah, dan dimasukkan ke semenanjung Sinai. Itu 3 objektif dia dalam perang kali ini di darat. Tuan-tuan, dalam 3 ni, yang mana yang berjaya dicapai? Dalam 3 ni mana yang berjaya dicapai? Dalam 3 ni semua tak berjaya. Dah 100 hari perang, mereka tak berjaya. Tangkap pemimpin Hamas pun tak jumpa. Halau orang Gaza pergi ke Mesir pun tak berjaya. Lepaskan tawanan dia sendiri yang dicuri, yang diculik pun tak dapat juga. Tuan-tuan bayangkan negara yang hebat, yang dianggap hebat, tidak berjaya mencapai 3 objektifnya. Dan hari ini Hamas menawarkan kejahatan senjata secara total, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tembakan mesti diberhentikan secara total, baru dia akan lepaskan semua tawanan tadi. Syarat yang kedua adalah masukkan sekurang-kurangnya 35 trailer yang tengah tersadai dekat Mesir tu. Kerajaan Mesir tak bagi masuk. Tuan-tuan, yang tak bagi masuk di kerajaan Mesir, bukan kerajaan Amerika, Mesir. Mesir tu Arab, cakapnya pun Arab, kulitnya pun putih macam Arab, cuma tak boleh Arab. Hadirin semua, beratus trailer tunggu dekat sempadan Rafah nak masuk bawa bantuan daripada seluruh dunia. Daripada tuan-tuan pun ada sampai.
NGO bawa semua hantar ke Mesir sebab sempadan darat di situ. Yang ke Gaza, yang ke Palestin daripada Jordan, tapi Jordan tak masuk sebab Gaza yang teruk. Tuan-tuan, Mesir tak berikan daluan itu kerana Mesir menunggu arahan Israel. Israel kata buka, tutup. Tuan-tuan, Hamas minta sehari 35 trailer semuanya masuk membawa bantuan. Itu dia minta. Baru roket akan diberhentikan dan tembakan akan diberhentikan. Maknanya kuat, tuan-tuan. Dia boleh buat kata dua. Hebat. Tentu kecil. Dan dia minta syarat yang ketiga, keluarkan dan lepaskan semua rakyat Palestin yang dipenjarakan dalam penjara Israel. Cukup 3 syarat ni kamu ikut. Dan yang keempat, berikan kebebasan kepada rakyat Palestin untuk bina negaranya sendiri, buat pilihan raya sendiri, mengundi sendiri, lantik kepimpinan sendiri, bawa negara sendiri. Dah, kami tak akan kacau kamu Israel. Tuan-tuan, itu Hamas minta 4 benda. Tuan-tuan, sehingga setakat ini Israel tak nak. Tetapi dia tertekan dengan ICJ dunia, dia tertekan dengan banyak negara-negara lain yang memberikan tekanan. Rakyat dia sendiri bagi tekanan kat dia, kepada Netanyahu. Sebab apa? Sebab anak dia lah yang kena tawan tu. Bapa dia yang kena tawan. Ada yang isterinya yang ditawan. Dia kata, kalau kau teruskan perang, yang mati tu anak aku, bini aku, suami aku. Jadi tolong Netanyahu berhentikan. Aku tak nak anak kami digai, tuan-tuan. Jadi dia dapat tekanan. Jadi tuan, insya-Allah sekarang ini umat Islam di Palestin sedang melakar kemenangan. Kalau dia sanggup terima itu, tuan, maknanya kita dah menang. Menang bentuk kerajaan sendiri, Palestin yang merdeka. Menang mendapatkan kembali semua rakyat Palestin yang dipenjarakan. Dan menang bina kembali Gaza. Tuan-tuan, insya-Allah waktu tu Palestin dibuka. Kalau menang, Mesir pun terpaksa tunduk kepada arahan tadi. Kita semua boleh masuk Palestin, insya-Allah. Sembahyang dalam Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, insya-Allah ta'ala. Tuan-tuan, nak bangunkan Gaza selepas perang ni, tuan-tuan, dia punya kos dia 3-4 kali ganda daripada perang yang hari itu. Kemusnahan begitu besar. Jadi tuan-tuan, nanti kalau dah buka sempadan, tuan-tuan simpanlah duit banyak-banyak. Mungkin MBJ berkeluarkan CSR-nya ke sana. Kita bina bangunan-bangunan balik, surau balik, masjid balik semula. Kos dia sangat besar. Hadirin semua, habis. Itu cerita suasana semasa. Saya ringkaskan, tuan-tuan. Nabi masuk ke dalam masjid. Ketika baginda masuk ke dalam Masjidil Aqsa, solat 2 rakaat di dalam masjid, baginda melihat semua para nabi berada dalam masjid. Semua para nabi dihadirkan Allah dalam masjid. Semua. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya ada. Tuan-tuan bayangkan, semua para nabi itu ada yang rukuk dan sujud dan sembahyang, dan siap mereka semua tadi. Mereka menantikan seseorang untuk mengimamkan solat mereka. Kalau ikut seniority, patutnya yang jadi imam itu Nabi Adam, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Nuh yang hidup ribuan tahun. Tetapi tuan-tuan, saat imam dinantikan untuk memimpin sembahyang, Jibril telah mengambil tangan Nabi dan bawa Nabi pergi ke depan menjadi imam. Kenapa Nabi yang dipilih menjadi imam? Tuan rumahnya bukan Nabi. Nabi orang Mekah, lahir di Mekah, membesar di Mekah, berkahwin di Mekah, dapat anak di Mekah, jadi Nabi di Mekah. Yang duduk di Palestin itu ramai Nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua kat Palestin. Tapi kenapa kita tak jadi imam? Tuan rumah patut jadi imam. Nabi diangkat menjadi imam di Masjidil Aqsa. Ulama mengatakan, kata guru kami Fadilatul Syekh Dr. Usama Sa'id dan Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan ini adalah tanda dan isyarat bahawa Nabi kita adalah imam bagi segala para Rasul. Semua Nabi dan Rasul, imamnya adalah Nabi. Paling mulia, paling tinggi. Allah angkat kedudukan Nabi pada kedudukan paling mulia. Dan kita bersyukur dan berbangga, Nabi kita berada dalam kaum yang Nabinya itu adalah sebaik-baik Nabi dan Rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan yang keduanya, isyarat Nabi menjadi imam di Masjidil Aqsa adalah menandakan amanah penjagaan Masjidil Aqsa telah diberikan mandat oleh semua para Nabi dan Rasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi dan Rasul memberikan amanah mandat keimaman kepada Nabi SAW. Seperti seolah-olah amanah penjagaan Masjid Aqsa telah dipindahkan kepada Nabi dan Nabi pindahkan kepada umat. Buktinya, setelah Nabi wafat, Masjid Aqsa masih lagi belum ditakluki umat Islam, kan? Tetapi setelah Nabi wafat, Sayyidina Umar buka Baitul Maqdis.
Nampak? Kenapa Sayyidina Umar sibuk nak buka Baitul Maqdis? Kerana dia faham Nabi menjadi imam di Masjid Aqsa, menandakan Masjid Aqsa adalah milik umat Islam, milik Nabi, dan aku bertanggungjawab untuk buka. Habis zaman legasi Salahuddin Al-Ayyubi, Sayyidina Umar, Masjid Aqsa ditawan kembali oleh tentera salib. Datang Salahuddin Al-Ayyubi, dia tawan dan buka balik Baitul Maqdis. Selepas itu jatuh balik Masjid Aqsa. Datang Nuruddin Az-Zinki, tawan balik Masjid Aqsa. Kenapa mereka buka balik? Buka balik kerana mereka tahu masjid ini amanah untuk umat Islam semuanya, bukan untuk orang Arab. Tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan Arab, orang Kurdi. Kurdi itu belah-belah tantan tu, Uzbekistan, Turkmenistan, Gohengostan dan lain-lain daripada itu. Itu belah bukan Arab. Jadi tuan-tuan, kita mungkin tidak mustahil kalau mungkin yang akan buka Baitul Maqdis tak lama lagi juga mungkin bukan Arab, mungkin datang daripada Bandaraya Johor. Tak tahu, tak tahu. Allah Ta'ala kan nak bagi. Macam mana Salahuddin Al-Ayyubi pun tak tahu dia akan buka Baitul Maqdis masa dia kecil. Kemudian Allah takdirkan dia yang buka. Apa kerja dia? Kerja dia mudahnya. Kerja dia persiapkan generasi anak-anak yang baik pada masa sekarang. Kemungkinan ada anak tuan-tuan yang jadi hakim dekat mahkamah antarabangsa. Dia boleh buat keputusan yang memihak kepada Palestin. Lahirkan anak-anak yang baik, yang soleh, dengan kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan akal, kekuatan kemahiran semasa yang ada di zaman dia hidup. Zaman dia hidup. Kita plan tuan-tuan telah buka Muar Tahfiz International School. Muar tu sebab saya Muar. Muar Tahfiz International School, sekolah antarabangsa, silibus Cambridge, A-level, O-level, dan ada pengajian Al-Quran untuk mereka faham. Tapi dalam proses proses paling awal sekali. Tapi kita buat kerana kita nak melahirkan anak-anak yang Masya Allah bahasa Inggeris dia pun bagus, A-level, O-level, pergi Cambridge, pergi Harvard, tetapi di dalam jiwanya memiliki kompas hidup dengan Quran. Dengan Quran, dia boleh bercakap tentang sains, tentang geografi, tentang astronomi, tentang geologi, dalam semua bidang, tetapi panduan segala ucapannya itu adalah Quran. InsyaAllah tuan-tuan, kita mohon sokongan semua nanti insyaAllah. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, Nabi masuk ke dalam Masjid Aqsa, Nabi solat menjadi imam. Setelah tuan-tuan sejak sembahyang, Nabi pun pergi dekat satu. Tuan-tuan, kita kena faham sikit dengan satu sikit maklumat. Masa saya nak habis dah tuan. Kalau ikut masa yang diberikan ada 8 minit lagi. Tapi kita belum naik ke langit, baru kat bumi. Saya risau juga kalau naik ke langit ni, Mi'raj ni. Kalau naik masa habis tak turun kita. Naik tak turun bahaya juga. Naik kena turun. Jadi hadirin semua, tuan-tuan, ketika Nabi siap sembahyang, Nabi pergi dekat satu masjid. Kalau tuan-tuan perasan, replika Masjid Al-Aqsa tu, kalau tuan-tuan tengok, dia ada dinding besar kan, segi 4. Dinding utama dia. Itu semua keluasan itu adalah keluasan Masjid Al-Aqsa, yang luasnya sekitar 144,000 kaki persegi atau 124,000 kaki persegi. Besar dan luas. Dalam tu ada banyak masjid. Kalau tuan-tuan perasan, ada satu masjid yang kubahnya emas kat tengah-tengah, yang kuning tu, ya kan? Dome of Rock tu, Masjid Qubbatus Sakhra. Tuan-tuan, setelah Nabi sembahyang kat mana? Nabi sembahyang kat sini, depan sini. Ni namanya Masjid Qibli. Masjid Qibli. Dekat tengah sini namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Yang perempuan tak nampak kot. Nampak ya? Nampak? Okey, nah. Okey. Besar macam ni, tengah masjid emas tu namanya Masjid Batu Besar. Bawa dalam tu ada batu besar, bawa batu besar ada masjid kecil, namanya Masjid Qubbatus Sakhra. Depan sini namanya Masjid Qibli. Nabi tambat dua dekat tepi Masjid Qibli. Sembayang dekat dalam ni jadi imam. Kemudian Nabi pergi dekat sini. Ni, dekat masjid yang ada kubah kuning tu. Dulu tak ada kubah kuning, dibina pada zaman Empayar Islamiah, Empayar Islam. Dibina kubah tadi. Zaman Umayyah kalau tak salah ataupun Abbasiyah. Tuan-tuan, Nabi naik di atas batu, bermulalah perjalanan Nabi naik ke atas. Sebelum Nabi nak naik, tuan-tuan, Nabi berjalan nak naik tu, Nabi dikejar dengan satu jin ifrit. Jin ifrit. Jin ifrit, setan lah tuan-tuan bahasa kita. Untuk menggagalkan perjalanan Nabi dengan dibawa api yang sangat besar. Untuk menggagalkan perjalanan Nabi, kerana dia tahu perjalanan Nabi ini akan membawa satu mesej yang besar dan keistimewaan kepada umat.
dan itu akan menggagalkan perancangan dia untuk menyesatkan manusia. Tuan-tuan, Jibril, Nabi tengok, api besar di belakang, sudah kejar begitu. Ini dikisahkan oleh Syed Muhammad bin Alawi dalam kitabnya Anwarul Bahiyah. Ketika itu Jibril pun mengatakan, nak tak aku ajar kamu satu doa, kamu baca doa ini, dia tidak akan dapat mengganggu kamu. Tuan-tuan, itulah doanya. Tuan-tuan nak dapat doa ini, nanti tuan-tuan Google, tuan-tuan jumpa. Nanti saya sebut. Nanti kalau saya sebut, tuan-tuan Google dulu, tak dengar pula saya cakap. Tuan-tuan, lalu diajarkan kepada Nabi dengan baca A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tamati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Nabi baca tu tuan-tuan, api itu tergulik ke belakang dan terpadam, tak dapat. Tuan-tuan kalau kat Google, tekan doa Jibril, keluarlah nanti. Doa yang Jibril ajar kepada Nabi pada malam Isra Mi'raj. Walaupun riwayat itu sebahagian ahli hadis mengatakan lemah, tapi tuan-tuan boleh amalkan dalam fadail amal dan dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, makna doa tadi, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan segala kalimah-kalimahnya yang mulia. Aku berlindung dengan segala kejahatan yang turun dari langit dan kejahatan yang naik ke langit. Aku berlindung dengan segala kejahatan di bumi yang keluar daripada bumi. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada segala ujian di waktu malam dan siang, melainkan lintasan-lintasan yang baik. Itu doa yang dibaca, kemudian terpadam ifrit tadi. Jadi tuan-tuan pun boleh baca kalau tuan-tuan nak amalkan pada bila-bila masa. Sehari sekali ke awal pagi atau menuju malam, terserah. Hadirin semua, Nabi naik ke langit. Saya ringkaskan tuan-tuan, saya ada 4 minit lagi. 4 minit naik langit tuan-tuan. Dahsyat. Hadirin semua, Nabi naik ke langit bersama dengan Jibril alaihissalam. Tuan-tuan bayangkan perjalanan naik ke langit. Baginda melihat segala alam ciptaan Allah di langit yang hebat dan besar. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, kita semua sekarang dah tinggi dah ni. Tiba-tiba atas ni terbuka. Kita semua terapung. Lepas lapisan atmosfera, naik lagi ke atas, kita nampak bulan betul-betul sebelah kita. Bintang sebelah kita. Matahari jauh di sana tapi besar nampak. Nampak Neptun, nampak Pluto, nampak Zura, nampak Zuhal, nampak Utarit, nampak Bima Sakti, nampak galaksi. Apa perasaan tuan-tuan? Apa perasaan tuan-tuan? Kalau kita naik semua ke langit dan nampak semua benda tadi, tuan-tuan akan kagum dengan mengatakan subhanallah, siapa yang mentakdir sebegini hebat? Itulah perasaan Nabi ketika Nabi sedih tadi tuan-tuan. Ketika dijemput naik ke langit, perasaan baginda berubah. Nabi dapat satu kekuatan, dapat satu keimanan. Maknanya tuan-tuan, untuk kuatkan jiwa kita, kena selalu mentadabbur kebesaran Allah yang Allah ciptakan di alam ini. Saya kalau dapat pejabat tinggi macam ni tuan-tuan, saya duduk kat tepi tingkap meja tu, tengok bagaimana laut, sungai, pokok-pokok yang banyak, awan yang luas, semua ini diciptakan oleh penguasa langit dan bumi. Keimanan dan keyakinan kita bertambah. Alam ini adalah buku yang terbuka untuk manusia kenal Allah. Daripada alam ini manusia kenal siapa pencipta alam. Nabi naik ke langit tuan-tuan, melihat segala tadi tuan, sampai dinding ke atas. Tuan-tuan ingat ya, langit tu bukan yang biru tu, bukan yang putih tu. Yang putih tu awan, nampak warna biru. Biru tu pun bukan langit. Langit tu atas lagi tinggi sampai dinding. Macam ni, dinding, tak boleh lepas. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Dan kami menciptakan langit bighairi amadin tarawnaha, surah Luqman. Kami ciptakan langit itu tanpa tiang. Sebab Allah di dinding, tapi tak ada tiang, tak ada konkrit, tapi tak jatuh. Itu yang Allah sebut. Bukankah itu ajaib? Kami ciptakan dinding atas, tapi tak ada tiang. Tak ada tiang. Surau ni tu tak ada tiang. Nampak tiangnya? Langit, atap, tapi tak ada tiang. Sampai atas, tuan-tuan, semua tutup. Semua tutup, tapi ada pintu. 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 Disitulah Nabi dan Jibril alaihissalam pergi sampai ke pintu itu terbang. Dan malaikat penjaga pintu yang ketat, semua dinding, semua tak lepas. Kat pintu je nak tembus. Nak tembus kat pintu je. Pintu utama.
Malaikat yang menjaga pintu kata, "Man, siapa tu?" Jibril menjawab, "Jibril, aku Jibril." Man, belakang bunyi man belakang. Okey, man tu maknanya siapa? Nah, kalau panggil kawan tu man tu maknanya siapa? Siapa? Man, siapa? Jibril. Wa man ma'aka, siapa dengan kamu wahai Jibril? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia diutuskan? Ya. Tuan-tuan, punca ketatnya langit sampai siapa yang nak masuk? Jibril tu ketua para malaikat pun kena lapor. Aku Jibril. Baru dibuka pintu. Baru Nabi lepas. Cuba tuan-tuan bayangkan tuan-tuan yang pergi sampai kat pintu, buka tak? Tak buka tuan. Tak buka. Kerana langit itu dikawal rapi oleh malaikat, kerana pusat pentadbiran malaikat itu berada di langit. Malaikat yang tukang jaga hujan, apa dan sebagainya, semua ke langit yang orang turun. Dia turun untuk menyelesaikan urusan. Nabi naik ke langit. Daripada naik ke langit itu, baginda bertemu dengan Nabi Adam AS. Naik langit yang kedua tuan-tuan. Yang kedua lebih luas daripada yang pertama. Tuan-tuan boleh bayang Nabi rasa apa tuan-tuan waktu nampak ayahnya Adam. Naik lagi jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Musa. Naik kelima, yang keenam, yang ketujuh, Nabi jumpa Nabi Ibrahim AS. Tengah duduk nyandar dekat Baitul Ma'mur. Muka Nabi, muka yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Kalau sebut Nabi Ibrahim, mukanya paling dekat dengan muka Nabi Ibrahim. Kemudian adanya Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Kita tawaf dekat Mekah, Kaabah. Malaikat tawaf dekat Baitul Ma'mur. Dikatakan Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70,000 malaikat tawaf tak keluar-keluar. Esok masuk lagi 70,000 malaikat tak keluar-keluar. Esok masuk lagi. Tuan-tuan bayangkan zaman Nabi sampai kita, berapa banyak dah malaikat tawaf. Apa makna dia? Allah Maha Kaya daripada segala makhluk yang bertasbih dan beribadah kepada Allah. Kalau kamu tak nak tasbih kepada Allah, tak nak beribadah, Allah tak terkesan pun. Kerana dia ada banyak lagi makhluk yang bertasbih kepada dia. Tetapi kalau kamu taat kepada Allah, kamu yang dapat kebaikan itu. Jadi hadirin semua, ini mesti kita faham. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Dia Maha Kaya daripada segala makhluk. Tapi segala makhluk memerlukan kepadanya. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, baginda teruskan. Dah keluar langit bumi dah. Sebab tu tuan-tuan, kita di Gereja Johor ni, mazhab kita mazhab apa? Syafi'i ibadah. Mazhab akidah kita Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang disebut dalam khutbah selalu. Di sisi Asy'ariyah dan Maturidiyah, salah dengan sebesar-besar kesalahan orang yang menyebut Tuhan berada di atas langit. Kerana Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj sudah melepasi langit. Bukan bumi, bukan langit. 7 lapis itu lepas lagi dah. Jauh lagi dah. Dah tak ada. Bukan suatu yang dinamakan langit lagi. Bukan suatu yang dinamakan bumi lagi. Sudah terkeluar daripada dimensi fizik. Tak ada lagi dah. Apa? Tak tahu. Sebab bukan dalam kuasa akal kita mengetahuinya. Melepasi segala-galanya. Sampai dah jumpa lagi. Sampai lepas langit. Sidratul Muntaha. Jumpa Lauh Mahfuz. Jumpa kalam tempat dicatat itu. Pergi melihat syurga, neraka. Mana tuan-tuan tak tahu. Tapi kita beriman benda itu wujud yang betul. Allah sebut tentang Mi'raj dalam surah An-Najm. Fakana qaba qausaini aw adna thumma dana fatadalla. Walaqad ra'a min ayati rabbinal kubra. Ayatinal kubra. Tuan-tuan, Allah tunjukkan Nabi. Tuan-tuan semua, saya nak ringkaskan lagi tuan. Memang masa dah pelajar 3 minit dah. Tuan-tuan, setelah Nabi sampai di Sidratul habis semua yang kita tak tahu ke mana dan tak sebut langit lagi dah. Tuan-tuan, akal kita tak sampai. Kita beriman je. Ada. Tuan-tuan, sampailah akhirnya Jibril tidak dapat menemani Nabi sampai ke satu zon. Zon itu malaikat pun tak boleh sampai. Sampailah terus sampai baginda melihat akan ada pokok yang sangat besar, akarnya di puncak syurga, kemudian daun-daunnya seperti besarnya telinga gajah, besar kan, ujung-ujung Sidratul Muntaha. Tak tahulah tentang, saya pun tak tahu. Yang akhirnya baginda itu dibawa menghadap hadrat Allah Azza wa Jalla. Ada ulama yang mengatakan baginda mengucapkan pujian kepada Allah dalam keadaan tunduk penuh dengan ta'zim, memuliakan Allah Ta'ala dengan menyebutkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, kemuliaan itu kami panjatkan kepadamu ya Allah. Allah balas kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ke atas kamu wahai Nabi dan keberkatan ke atas kamu. Baginda menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam itu juga ke atas
hamba-hamba yang soleh, ke atas kami dan ke atas hamba yang soleh. Tuan-tuan, perbicaraan berlaku, dialog berlaku. Itulah sembahyang yang kita baca tayyib. Sebagian ulama mengatakan itu dialognya. Ada yang mengatakan riwayat ini adalah lemah tapi boleh dipakai. Tuan-tuan ambillah, wallahu alam. Tuan-tuan, berlaku dialog tadi. Maknanya solat itu diambil dan disyariatkan ketika Nabi bertemu Allah. Bagaimana keadaannya itu bukan perbahasan kita, bukan dalam kekuatan akal kita. Bukan dalam kekuatan akal kita. Akal kita jangan fikir yang dari langit, tuan-tuan. Akal kita dipikir sekarang kat rumah kita, bini kita tengah buat apa? Tengah tidur ke, tengah main Facebook ke, main TikTok? Pun tuan-tuan tak tahu. Akal tuan-tuan tak capai. Apatah lagi yang berada di luar daripada bumi dan langit. Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, gimana? Allah syariatkan kepada Nabi salat 50 waktu. 50 waktu, tuan. Baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul dengar dan taat saja perintah Allah. Nabi membawa syariat tadi turun sampai bertemu Nabi Musa AS. Musa kata, aku ni jaga Bani Israel yang lebih kuat, dahsyat, degil. Kalau umat kamu mungkin tak mampu. Nabi minta kurang sampai 5 waktu salat dan baginda turun. Turun tu dekat Baitul Maqdis juga. Soalan saya terakhir sebelum saya berhenti. Soalan terakhir lah, ceramah sikit lagi habis. Tuan-tuan, kenapa Nabi turun ke Baitul Maqdis, Palestin balik? Kenapa tak turun ke Mekah terus? Kan fast track, cepat. Terus. Dari langit tu, turun ke Mekah terus. Kan tak payah guna khidmat buah pun boleh rehat. Kenapa turun ke Baitul Maqdis juga? Ada jawapan tak, tuan-tuan? Bismillah. Tak ada jawapan. Saya tolong jawabkan. Tuan-tuan, kerana laluan ke langit itu hanya berada di atas Masjidil Aqsa. Sebab itu dalam bahasa Arab namanya Mi'raj, isim alat atau isim makan. Isim tempat, maknanya tempat. Mi'raj tempat. Araja maknanya naik. Mi'raj tempat naik. Tempat naik ada dekat Masjidil Aqsa tu, atasnya ada sampai tempat naik. Jadi nak turun kena lalu tempat yang sambung, tak boleh lalu tempat lain. Sebab itu Masjidil Aqsa penting bagi umat Islam. Dia bukan hanya hubungan bumi, dia tersambung dengan hubungan langit. Saat orang bumi menolak Nabi, orang bumi biarkan Nabi, orang bumi sakiti Nabi, Allah bawa Nabi ke langit, penduduk langit menjemput dan mempersilakan Nabi. Tuan-tuan, baginda turun, pergi balik ke Mekah. Hadirin yang dikasihan, saya berhentikan cerita saya di situ. Allah Ta'ala jumpakan Nabi di langit tadi dengan semua Nabi yang ada banyak ujian. Nabi Musa kan ujiannya banyak, Nabi Ibrahim ujiannya banyak, kan? Isterinya dihalau daripada Iraq pergi ke sana sini. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak siapkan Nabi. Kamu dapati ujian kematian isteri, pakcik dan sebagainya. Ini Nabi-Nabi, semua ni ujiannya pun banyak. Jadi sabarlah macam mereka sabar. Dan ketika Nabi turun tu, tuan-tuan, Nabi dapat satu kekuatan jiwa yang luar biasa. Rupanya Allah Ta'ala nak berikan Nabi ada ujian yang lagi besar. Apa dia? Bina negara Madinah ketika hijrah. Jaga Madinah jauh lebih susah daripada di Mekah. Nabi jadi pemimpin nombor 1 Madinah. Jaga rakyat yang berbagai kaum, jaga rakyat berbagai agama. Ada Yahudi, ada orang Islam, ada Muhajirin, ada Ansar, ada kabilah itu, kabilah ini. Nabi jadi ketuanya, tuan-tuan, bukan senang. Pemimpin negara Madinah yang berdaulat nombor 1 Nabi. Kerjanya susah. Lebih 20 perang Madinah nak cuba dijatuhkan, Nabi pertahankan Madinah. Kerjanya berat. Tetapi dalam Isra' Mi'raj bagi kekuatan kepada Nabi menghadapi itu. Jadi tuan-tuan, macam itulah kita semua. Nak jadi leadership yang baik, yang kuat, dia mesti ada jiwa yang kuat. Mesti ada jiwa yang besar. Mesti ada kekuatan jiwa yang kuat. Baru kita boleh menghadapi ujian yang mendatang. Nabi SAW menjadi pemimpin negara Madinah. Dan tuan-tuan, akhirnya baginda berjaya meluaskan empayar Islam sampai ke Mekah. Mekah dibuka dan Islam tersebar sampai ke seluruh dunia. Hinggalah ke Johor Bahru ini. Dan sampai Johor Bahru, tuan-tuan, maka habislah ceramah kita. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, itulah sedikit sebanyak apa yang saya nak sampaikan. Saya minta maaf kerana terlewat habis 9 minit lebih daripada waktu. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada input atau maklumat baru yang tuan-tuan dapat. Yang paling tidak, tuan-tuan, keluar ni sebelum makan ni, kalau ada makan, tuan-tuan, keluar ni, tuan-tuan, paling tidak dalam kepala kita ada 3 poin. Pertama, bersihkan hati. Kedua, pentingnya Masjid Al-Aqsa. Mesti kita berjuang bersama-sama dengan posisi masing-masing untuk kebebasan Al-Aqsa.
Semua orang yang buat untuk Al-Aqsa, Allah akan berikan kepadanya pahala walaupun dia tak pergi ke medan perang. Dan yang ketiganya adalah ambil berat tentang sembahyang. Semua syariat Allah syariatkan kepada Nabi di bumi, tetapi solat Allah tidak syariatkan di bumi. Menunjukkan istimewanya solat. Dan orang Islam kena jaga solat. Mesti jadikan anak-anak kita sembahyang. Dia nak jadi engineer, accountant, apa astronomi ke apa, tak kisah. Yang penting suruh dia sembahyang, jaga sembahyang. Orang lelaki tolong, orang lelaki tolong. Kalau sembahyang itu, pilihlah sebaik-baiknya di masjid ataupun surau. Kalau ada uzur barulah tertidur, tak apalah. Tetapi kalau boleh pilih masjid dan surau, itu kekuatan kita untuk menghadapi masa depan. Kekuatannya di situ. Tuan-tuan, solat ibadah yang Nabi wasiat dan Nabi pesan sembahyang. Jadi tuan-tuan ingat di Mi'raj, azam jangan tinggal solat. Yang dah tertinggal dulu zaman-zaman muda, azam untuk qada dan solat. InsyaAllah tuan, ibadah pertama yang Allah hisap di akhirat. Kalau lepas sembahyang, lepas yang lain. Tak lepas sembahyang, yang lain pun sangkut. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan amalkan doa untuk kita sembahyang dan anak-anak kita sembahyang. Allah rakamkan Al-Quran. Tuan-tuan amalkan doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Cuba tuan-tuan hafal, ikut saya baca. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ini doa dalam Quran. Maknanya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang jaga sembahyang dan zuriat keturunanku. Doa macam tu, mudah-mudahan anak-anak kita tanpa disuruh boleh mendirikan salat insya-Allah. Kalau dia jaga sembahyang, tuan-tuan jangan risaulah. Ke depan insya-Allah Allah jaga masa depan dia. Allah jaga jalan hidup dia kalau dia jaga sembahyang insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah perhimpunan kami pada pagi ini ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunkan segala ketelanjuran dan kesalahan kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami akan syurga-Mu tanpa hisab ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada-Mu ya Allah, dengan keluasan rahmat dan kasih sayang dan kekuatan-Mu ya Allah, berikan kemenangan kepada para mujahidin yang sedang berjihad di bumi Palestin ya Arhamar Rahimin. Kurniakan kepada mereka dan kami kemenangan yang segera dan besar ya Allah. Bebaskan Masjid Al-Aqsa daripada kejahatan orang Zionis Yahudi ya Allah. Kurniakanlah kepada kami akan salat di dalamnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah daripada sisi-Mu zuriat keturunan yang saleh dan salihah. Anda ada di kalangan kami ini yang belum dikurniakan zuriat, kurniakanlah zuriat pada mereka ya Allah. Ya Allah, anda ada di kalangan kami ini yang sakit, angkatlah penyakit mereka ya Allah. Anda ada di kalangan kami yang sedang bersedih, bahagiakanlah hati mereka ya Allah. Anda ada di kalangan kami ini yang berhajat dengan apa jua hajat, permudahkan dan capaikanlah hajatnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, peliharalah negeri dan negara kami ini ya Allah, agar menjadi negeri yang makmur, negeri yang bangun padanya akan iman, keberkatan, kebaikan, kesatuan dan kasih sayang di kalangan umat dan masyarakatnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.